Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awani 745. Berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Tubuh segera Badan Bebas Siasat Azam Baki. Isu integriti, UMNO tuntut agenda perubahan SPRM. Serah pada PM untuk rombak Kabinet. Ini adalah berita yang baru kami terima. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara hari ini. Menerusi satu kenyataan media, IJN memaklumkan Dr. Mahathir dimasukkan ke hospital berkenaan bagi menjalani prosedur perubatan elektif. Berdasarkan prosedur operasi standard SOP terkini, tiada pelawat dibenarkan melawat Tun Mahathir, memetik kenyataan itu. Pada 16 Disember tahun lalu, ahli Parlimen Langkawi itu dimasukkan ke IJN bagi menjalani pemeriksaan kesihatan dan dibenarkan keluar seminggu kemudian. Jangan naik kepala. Itu amaran Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin kepada etnik Rohingya termasuk mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Beliau berkata demikian sebagai respons terhadap tindakan pengemis kanak-kanak dari etnik berkenaan yang bersikap kasar seperti yang tular baru-baru ini. Tegasnya semua orang tak kira warga negara atau bukan warga negara perlu mematuhi undang-undang ditetapkan ketika mereka berada di Malaysia, tiada yang terkecuali. Saya dah hampir 2 tahun sedang berjuang untuk memastikan mereka yang mempunyai kad UNHCR ini faham akan kedudukan mereka. Mereka bukan rakyat. Mereka hanya duduk di sini sebagai refugees. Kena faham bahawa Malaysia bukanlah negara yang menjadi signatory kepada refugees. Kita hanya membantu. Jadi atas sifat peri kemanusiaan itu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tapi jangan sehingga naik kepala lah. Bila naik kepala, saya nak maklumkan bahawa saya adalah Menteri Dalam Negeri yang tak suka melihat sesiapa saja naik kepala pada undang-undang kita yang ada dalam negara. InsyaAllah kita akan lakukan sesuatu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke program Mekar Prihatin Pasca Banjir Anjuran Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Taman Sri Nanding Hulu Langat pada Jumaat. Tambah beliau, Malaysia bersimpati dengan nasib menimpa etnik tersebut. Namun mereka tidak boleh menimbulkan masalah sehingga mendatangkan kegusaran kepada orang ramai. Kalau duduk dalam negara ini, dia kena ikut undang-undang. Kalau mereka yang tidak mengikut undang-undang, boleh diambil tindakan. Itu pasti. Maka sebab itu saya dah arahkan supaya PDRM menengok semula supaya anggota kita kena faham. Betul kita simpati kepada orang yang mempunyai masalah. Tapi dia juga tidak boleh melakukan kesalahan sehingga boleh menyebabkan berlakunya nanti masalah yang lain. Contohnya di traffic light, di kawasan-kawasan maki hamun. Itu adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam negara kita. Jadi kita cuba untuk mengajar semua pihak yang mahu duduk dalam negara kita kena faham kita adalah sebuah negara yang mempunyai undang-undang yang harus diikuti oleh semua. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH mendesak satu badan bebas menyiasat kontroversi berkaitan pemilikan saham dengan jumlah melampau oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Dalam tempoh siasatan itu berjalan, PH mendesak supaya Azam serta pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang direhatkan. Pada masa sama, PH turut mendesak Polis Diraja Malaysia PDRM membuka kertas siasatan untuk menyiasat sekiranya berlaku sebarang pelanggaran undang-undang seperti didakwa pelbagai pihak. PH menegaskan tidak dapat menerima kenyataan Azam kerana ia menunjukkan kemungkinan berlaku pelanggaran undang-undang dan percanggahan kepentingan melibatkan akaun saham yang digunakan untuk membeli berjuta saham
bagi pihak adiknya. Ia melibatkan undang-undang khususnya Seksyen 24 dalam kurungan 4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 yang boleh didenda RM3 juta atau dihukum penjara 10 tahun jika didapati bersalah, serta isu punca dana yang telah digunakan untuk pembelian jutaan saham ini. Pengerusi LPPR pula dengan begitu mudah mengiyakan penjelasan tersebut, walaupun seharusnya siasatan yang lebih terbuka dan menyeluruh dilakukan kerana melibatkan dakwaan pembelian saham bernilai jutaan ringgit di dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Malah tegas PH, Suruhanjaya Security Malaysia telah mengeluarkan kenyataan pada Khamis bahawa ia akan mendapatkan penjelasan dari beberapa pihak termasuk Azam Baki tentang perkara ini demi mengekalkan keyakinan pelabur asing terhadap pasaran dana di Malaysia. Selain itu, Majlis Presiden PH berpandangan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak lagi boleh berdiam diri. Selaku Ketua Majlis Parlimen, Ismail Sabri harus memanggil sidang parlimen khas bagi menjelaskan keadaan sebenar berhubung isu saham Azam Baki. Ismail Sabri juga perlu memberikan penjelasan bagaimana pengurusan dan pentadbiran SPRM telah menjadi rosak sehingga boleh berlaku kes-kes yang meranapkan imej institusi, termasuk kecurian RM25 juta wang kes Datuk Hasanah Abdul Hamid dan rompakan RM700,000 oleh pegawai-pegawai SPRM. Pemuda UMNO menuntut agenda pembaharuan institusi disegerakan dengan meletakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di bawah seliaan Parlimen. Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, pembaharuan itu dapat memberikan kuasa pelantikan Ketua Pesuruhjaya sebagai hak prerogatif Parlimen selepas proses tapisan terperinci due diligence dijalankan dan dicadangkan oleh Jawatankuasa Khas Parlimen mengenai calon berkelayakan. Menurutnya, ia juga bagi mengelakkan wujud campur tangan pihak eksekutif seperti amalan sekarang lantaran Seksyen 5 Akta SPRM 2009 yang menyatakan Ketua Pesuruhjaya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Pembaharuan itu juga bermakna perkhidmatan Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak sesekali mampu dipengaruhi unsur politik seperti mana yang pernah berlaku dalam pemerintahan Pakatan Harapan dahulu apabila bekas ahli pimpinan tertinggi Parti Keadilan Rakyat Latifah Koya dilantik Ketua Pesuruhjaya SPRM hanya selepas Perdana Menteri ke-8 daripada PH mengambil alih kerajaan. Melalui hantaran di Facebook katanya hanya dengan menyegerakan agenda pembaharuan institusi, meletakkan SPRM di bawah Parlimen akan mengelakkan persoalan negatif berkaitan integriti dan keterusan melibatkan badan terpenting untuk menangani jenayah rasuah. Ia sekaligus mengembalikan keyakinan rakyat serta persepsi pelabur pada negara.
Kerajaan Negeri Selangor kini bersedia untuk fasa kedua proses pembersihan pasca banjir selepas fasa pertama dijangka selesai pada 14 Januari ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata ia akan turut membabitkan kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf infrastruktur pasca banjir. Fasa kedua pembersihan iaitu kita akan menjurus kepada tinggalan-tinggalan. Sebab ada sebahagian yang menyewa daripada mereka syarikat swasta, roro ataupun kenderaan-kenderaan lori. Ada sebahagiannya mengambil jalan pintas membuang di tepi-tepi jalan. Itu kita dapati memang banyak kes-kes yang berlaku dan itu adalah proses kedua yang kita akan bersihkan semua dan transfer station yang kita ada juga kita akan cuba selesaikan dalam tempoh maksimum 2 minggu. Tapi kita letakkan parameter 1 minggu untuk kita selesaikan majoriti daripada sampah-sampah yang berlungguk di kawasan-kawasan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk membersihkan longkang-longkang pula. Ini tanggungjawab KDB Waste yang sedia ada. Yang saya tahu di sebahagian tempat longkang-longkang tersebut bukan hanya ditempatkan ataupun terletaknya sampah-sampah, tetapi juga terdapat selut dan sebagainya yang kita akan lakukan dalam fasa kedua yang kita anggarkan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh 14 hari bulan ataupun hujung minggu hadapan. Sebentar lagi jam 8 malam, Firdaus Azil akan bersiaran langsung dari lokasi banjir di Bukit Kepong di Segamat. Banjir ini pesta atau cahaya bencana? Kita akan bersama dengan Ehsan Yahya sebentar lagi. Sementara itu, setiap negeri mempunyai kota penerbangan balak pada setiap tahun yang ditentukan melalui keputusan Majlis Tanah Negara MTN. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takiuddin Hassan berkata MTN dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan ahlinya terdiri daripada Menteri Besar serta Ketua Menteri. Pada asasnya, beliau mengakui ada catuan terbangan tahunan yang ditentukan berdasarkan Malaysian Criteria and Indicator for Forest Management Certification sejak tahun 2012. Itu sejak daripada tahun 2012 lagi sebenarnya. Catuan ini ada. Jadi setiap negeri dia tak boleh menebang mengeluarkan kayu balak dia melebihi daripada kota yang ditetapkan. Di setiap negeri ada kota dia. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Muhammad Amar yang menyebut setiap kegiatan penerbangan balak mempunyai prosedur tersendiri dan perlu mendapat kelulusan penilaian impa alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini Sinar Awal ni kita saksikan fokus utama waktu ini. Apa pendirian Perdana Menteri isu Azam Baki? Tanya Gobin. Sudah sampai masanya tinggalkan budaya pesta banjir. Pelajar mangsa banjir tidak perlu ganti buku rosak. Ahli Parlimen Puchong Gobin Sing Dioh menyeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan pendirian beliau terhadap kes membabitkan Tan Sri Azam Baki. Menurut Gobin, Perdana Menteri harus menunjukkan kesungguhan dalam mempertahankan integriti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi mengembalikan keyakinan rakyat. Tegasnya, Ismail Sabri tidak boleh kekal berdiam diri dalam isu ini memandangkan ia sedang hangat diperdebatkan oleh awam ketika ini. Kata Gobin lebih memburukkan apabila Suruhanjaya Sekuriti kini meminta butiran siasatan sejurus pihak Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR mengumumkan hasil siasatan kes ini. Azam dilanda kontroversi hebat berhubung dakwaan pemilikan saham di dua syarikat pada 2015. Berdasarkan laporan tahunan Excel Force Berhad 2015, Azam memiliki 2,156,000 waran dalam syarikat itu setakat 21 Mac 2016. Dan ketika itu, Azam adalah pengarah bahagian siasatan SPRM. Ia mengundang kesaan agar siasatan dilakukan berhubung hal itu dan Azam direhatkan daripada jawatannya.
Azam dalam satu sidang media pada Rabu berkata dia memaklumkan kepada LPPR bahawa akaun perdagangan miliknya digunakan oleh adiknya untuk memperoleh saham tersebut. Saham itu telah dipindahkan kepada adiknya Nasir Baki. Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang berpendapat keperluan rombakan kabinet atau tidak bergantung kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau memberi reaksi selepas media melaporkan Perdana Menteri dijangka melakukan rombakan dan juga melantik timbalan Perdana Menteri minggu hadapan. Sehingga ini saya rasa tak perlu. Dan biasanya Perdana Menteri akan bincang. Ya. Kenapa tak perlu tu? Dia masih menjalankan tugas dengan baik, ya. Semua menteri-menteri lain pun menjalankan tugas dengan baik. Ya, dengan baik. Maknanya wajar dikekal lah menteri yang ada sekarang ni. InsyaAllah, saya harap begitulah. Kecuali kita mendapat maklumat. Maklumat tak ada lagi. Ataupun perlu kepada rombakan untuk penambahbaikan, itu terpulang pada Perdana Menteri lah. Tapi sehingga ini saya tak nampak lah. Hari ini wartawan Firdaus Azil melakukan tinjauan di pelusuk kampung yang terkesan akibat banjir sekitar Bukit Kepong, Johor. Ada beberapa isu yang mahu dikongsikan oleh Firdaus. Ada yang sudah menjadi mangsa banjir dan ada yang belum biasa menjadi mangsa. Biasa ataupun tidak, yang penting apa yang sudah dilakukan untuk memastikan nasib orang kampung terbela. Kita ikuti laporan Firdaus Azil yang kini bersedia secara langsung. Silakan Firdaus. Okey, baik. Terima kasih Ehsan. Seperti yang Ehsan maklumkan, saya berada di Bukit Kepong. Kebiasaannya apabila kita bercakap tentang Bukit Kepong, sudah pasti kita terlihat ataupun teringat tentang peristiwa serangan bersenjata ke atas pondok polis Bukit Kepong ketika itu. Dan ketika ini saya betul-betul berada di hadapan galeri darurat Bukit Kepong, yang mana ini merupakan antara muzium yang menempatkan ataupun menceritakan kembali peristiwa berdarah itu. Dan untuk makluman penonton Astro Awani juga, galeri darurat Bukit Kepong ini pun turut dinaki air. Saya juga telah ada sediakan visual-visual untuk tatapan penonton Astro Awani. Tetapi saya berada di sini bukan untuk melawat galeri darurat Bukit Kepong ini, tetapi untuk membuat liputan mengenai darurat yang melanda Bukit Kepong ini, kerana difahamkan di sini di belakang sana kalau dapat lihat jalan ini menuju ke beberapa kampung dalam mungkin Bukit Kepong. Antaranya yang boleh saya sebutkan di sini ialah Kampung Jawa, Kampung Sungai Medah, Kampung Tuik, Kampung Bukit Bandar, Kampung Raja, Kampung Sawalaku, Felka Bukit Kepong serta Felda Muakil yang kira-kira saya difahamkan menempatkan lebih kurang terdapat lebih kurang 6,000 penduduk. Dan juga pada sebelah awal hari ini juga saya berkesempatan ingin saya ucapkan terima kasih kepada Tai Chihau yang merupakan Ketua Crisis Relief Squad of MCA ataupun CRSM daripada Johor, yang juga merupakan Ahli Majlis Muar, beserta isterinya Chan Sansan yang juga merupakan Ahli Majlis MBJB, kerana membawa kami kru-kru Astro Awani untuk bersama-sama mengikuti rombongan mereka menghantarkan bekalan barangan bantuan keperluan asas kepada penduduk. Kalau tak salah saya di Kampung Sungai Medah, kerana difahamkan walaupun kampung itu terselamat, tetapi laluan ataupun akses jalan darat menuju ke kampung itu telah terputus hingga mengakibatkan beberapa kampung termasuk Kampung Sungai Medah itu menjadi seolah-olah seperti pulau, kalau boleh saya ibaratkan. Dan juga mungkin saya nak laporkan sedikit, ini setakat pukul 4 petang tadi, yang mana segamat masih tertinggi dengan mangsa seramai 2,251. Ini adalah laporan yang disediakan laporan harian oleh Esko Kesihatan dan Alam Sekitar YB Arvidianathan. Dan juga untuk di Muar yang saya berada di sini, kerana mungkin Bukit Kepong ini merupakan di bawah pentadbiran daerah Muar, yang mana di sini saja masih ada terdapat 9 PPS Pusat Pemindahan Sementara dengan keluarga mangsa banjir seramai 318 serta ataupun mangsa keseluruhan seramai 1,115. Dan mungkin Bukit Kepong ini antara kawasan yang cukup terjejas dengan banjir, Ehsan. Dan juga Firdaus Azil, ada orang kampung yang saban tahun jadi mangsa banjir, tapi bagaimana penerimaan mereka? Adakah ia masih lagi dianggap pesta banjir ataupun masih mengharapkan ada jalan penyelesaiannya, Firdaus?
Baik, kalau seperti yang penonton Esrawani sedia maklum ataupun mungkin saya boleh maklumkan, saya berada di Johor ini sejak beberapa hari lepas. Kalau tak salah saya, ini adalah hari kelima saya berada di sini untuk membuat tinjauan banjir, di mana beberapa hari lepas saya berada di Sekemat, di mana saya memasuki beberapa kampung yang terjejas. Sebagai contoh, Kampung Tekam, Kampung Bukit Limau Manis, Kampung Codan serta Kampung Pogoh dan berbagai. Dan hari ini saya turun lagi di kampung-kampung ini. Rata-rata kebanyakan mereka mengetahui bahawa kawasan ataupun perkampungan yang tempat mereka tinggal itu merupakan kawasan yang orang kata prone untuk dilanda banjir, kerana setiap kali kerana mereka kedudukan demografi geografi perkampungan mereka terletak berhampiran beberapa sungai utama. Sebagai contoh, di sebelah kiri saya ini merupakan Sungai Muar, di Segamat ada beberapa sungai, sebagai contoh Sungai Kenawar, Sungai Codan serta Sungai Segamat sendiri. Maka mereka tahu memang kawasan itu kerap dinaiki air apabila ada limpahan ataupun hujan turun dengan lebat dan sebagainya. Tetapi kalau ikutkan, mungkin saya boleh juga menceritakan sebelum ini, antara banjir besar yang mereka mengatakan antara banjir terbesar ini, banjir ini juga besar, tetapi yang paling teruk ialah pada antara 2006 serta 2011 ataupun 2012. Jadi kebiasaannya mereka sudah biasa dengan keadaan ini, kerana banyak penduduk-penduduk kampung saya lihat ada bot-bot persendirian kerana kebanyakan mereka pun bekerja sebagai nelayan dan sebagainya. Jadi bercakap mengenai persiapan banjir itu, setiap kali perkampungan mereka dilimpahi air, mereka dah tahu dah macam mana, sebab dah tahu apakah persiapan yang perlu dibuat dan sebagainya. Tetapi kalau boleh saya juga nak sebutkan di sini, kerana ada beberapa kampung yang saya lawati antara beberapa daerah di Johor ini, kadang-kadang ada juga kampung-kampung yang mungkin tidak mendapat bantuan secepat bantuan-bantuan ataupun secepat kampung-kampung lain, kerana kita faham benda ini memerlukan perancangan, memerlukan masa dan sebagainya. Jadi ada juga penduduk kampung yang mereka tak komplain, tetapi mereka beritahu saya belum ada okey, yang anda dengar itu adalah siren tentang siren amaran. Setiap kali siren amaran itu mengesan sama ada pergerakan air, sama ada turun ataupun naik. Jadi apabila melalui paras, maka itulah berbunyinya siren yang terletak di galeri darurat Bukit Kepong ini. Berbalik kepada apa yang saya tanyakan itu, jadi apabila ada kampung-kampung lepas, mereka bercerita kepada saya, bila saya tanya ada tak bantuan sampai, kata ada NGO dan sebagainya, ada tak bantuan pada agensi, ada yang kata tak ada. Penduduk kampung biasalah mereka bercakap secara jujur, dan tetapi itu tidak bermaksud benda itu adalah perkara yang sebenar. Mungkin bantuan itu bantuan itu mungkin terlepas ataupun terlambat sampai dan sebagainya. Itu adalah perkara biasa. Tetapi sebagai contoh, hari ini penghulu mukim Bukit Kepong ini, Encik Nur Hisham Muhammad, saya mengikuti daripada awal bagaimana beliau menyusun memastikan bantuan-bantuan itu disampaikan sampai ke pihaknya, akan diagihkan sebaik mungkin. Jadi itulah antara perkara-perkara situasi yang sempat saya perhatikan, Ehsan. Baik, terima kasih Firdaus Azil. Lagi laporan banjir akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Kita ke laporan berikutnya. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli atau KETSA menyenaraikan 1,100 kedai berdaftar untuk pembelian peralatan elektrik dalam bentuk e-rebat bagi program bantuan banjir keluarga Malaysia. Ia bagi dimanfaatkan mangsa banjir yang terkesan di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata bantuan pembelian peralatan elektrik RM500 dalam bentuk e-rebate itu bertujuan meringankan beban mangsa banjir yang terkesan bagi menggantikan peralatan yang rosak bermula hari ini. We are still looking for few more, depend on the area yang terlibat dengan banjir. Sebagai contohnya yang selalulah disebutnya Taman Seri Muda. Taman Seri Muda tu saya pun berkunjung ke sana, ada pelbagai jenis perumahan di sana dan juga ada kedai-kedai yang terletak di sana, ada commercial center di sana. Jadi kita akan find out lah kalau ada lagi kedai-kedai yang layak dan mereka bersedia untuk offer servis ini, kita akan daftarkan. Kita akan permudahkan. Menurutnya, sebanyak 15 peralatan elektrik domestik disenaraikan dan pelaksanaan program itu menggunakan platform dan mekanisme penjimatan elektrik Sustainability Achieve via Energy Efficiency atau SAFE yang diselaraskan pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari atau SEDA. Bantuan khas itu hanya diberikan kepada warga negara Malaysia yang berdaftar sebagai pengguna dan akaun elektrik domestik dengan syarikat utiliti elektrik, rumah kediaman yang terkesan banjir dan tersenarai sebagai mangsa bencana yang disahkan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB.
Seketika nanti, pelajar mangsa banjir tidak perlu ganti buku rosak. Kembali dalam Sinar Awani, rebat untuk bil TNB bulan Disember lalu akan dimasukkan ke dalam bil Januari 2022 secara berperingkat kepada pengguna domestik tarif A yang terkesan akibat banjir mulai minggu hadapan. Ketua Pegawai Retail TNB, Datuk Engineer Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, pembaca meter TNB akan membuat semakan di tapak selain merujuk pangkalan data sedia ada. Pemeriksaan di tapak ini juga akan dilaksanakan oleh pembanca jangka TNB, pembanca meter yang sememangnya akan membuat bacaan di tapak dan akan mengambil bacaan serta mengesahkan ini sememangnya terlibat dengan banjir. Jadi selepas mengambil bacaan di tapak, bacaan meter ini akan dibawa ke pejabat dan kita akan menyediakan bil yang mana bil itu akan tertera jumlah penggunaan mana rebate akan diberikan kepada pengguna. Jelasnya, penyata rebate bantuan banjir tersebut akan memberikan penjelasan tentang jumlah rebate bantuan banjir yang akan diterima oleh pelanggan dan jumlah tersebut akan dipaparkan di dalam bil Januari 2022. Di samping itu, jumlah rebate tersebut adalah berdasarkan penggunaan sebulan dan ia tidak termasuk tunggakan dan pelarasan bil anggaran terdahulu. Pada masa sama, pelanggan yang terjejas dengan banjir tidak akan mengalami pemotongan bekalan. Sekiranya ada pengguna yang tercicir daripada senarai ini, pengguna boleh menghubungi Tenaga Nasional melalui saluran sama ada membuat panggilan ataupun datang ke kedai peniaga dan juga melalui contohnya Facebook Hotline Tenaga Nasional dan beri maklum balas dan pasukan kita akan bantu untuk membuat pengesahan dan kita juga akan mendapatkan pengesahan sokongan daripada contohnya jabatan-jabatan tertentu bawah daerah, jabatan kebajikan masyarakat ataupun daripada ahli majlis terlibat untuk kita buat pengesahan. Mana-mana pemilik akaun TNB yang terjejas akibat banjir dan ingin mendapatkan perincian lanjut, sila hubungi TNB K-Line menerusi pelbagai platform yang disediakan. Pelajar sekolah yang terjejas banjir tidak perlu membayar ganti rugi terhadap kerosakan atau kehilangan buku teks sekolah akibat banjir. Keputusan itu dinyatakan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Majidin menerusi siaran video di Facebook beliau pada Jumaat dan menurutnya setakat ini Kementerian Pendidikan KPM menerima laporan lebih 263,000 buku teks rosak akibat banjir melibatkan 14,422 pelajar seluruh negara. Berdasarkan rekod ini, KPM mempunyai stok yang mencukupi untuk menggantikan buku yang rosak bagi membolehkan murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu hadapan. Kepada murid-murid yang kehilangan buku teks atau buku teks mereka rosak akibat banjir, jangan risau. Anak-anak tidak perlu membayar ganti rugi di atas kerosakan buku teks tersebut maupun menggantikan buku teks tersebut. Guru-guru akan merekodkan jumlah buku teks yang rosak akibat banjir dan insya-Allah kita akan pastikan usaha untuk menggantikan buku teks ini dapat dilaksanakan segera bagi membolehkan sesi persekolahan minggu hadapan dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Selepas 20 tahun, filem Harry Potter terus setia bersama peminat seluruh dunia.
Kembali dalam Sinar Awani, Bank Simpanan Nasional BSN terus menawarkan ganjaran menarik menerusi cabutan BSN Sijil Simpanan Premium BSN SSP pada tahun ini. Ketua Pegawai Perniagaan BSN, Mujibur Rahman Abdul Rashid berkata pihaknya menawarkan 7 kategori cabutan BSN SSP pada tahun ini berbanding hanya 6 kategori pada tahun lalu. Cabutan istimewa masih lagi dikekalkan yang mana ia memberi peluang kepada satu pelanggan untuk memenangi RM1 juta setiap bulan bermula pada Januari hingga Disember ini. Jadi di penghujung tahun nanti jumlah jutawan yang bakal dilahirkan oleh BSN akan berjumlah 83 orang. Jadi 71 setakat tahun 2021 dan kita ada 12 tambahan pada tahun 2022. Untuk cabutan bulanan, kami mengembalikan hadiah cabutan bertuah kereta mewah. BMW bakal dimenangi oleh pemenang bertuah setiap bulan. Pihaknya turut menawarkan hadiah voucher percutian bernilai RM5,000 pada setiap bulan bagi turut membantu pemulihan sektor pelancongan domestik negara. BSN SSP turut menambah cabutan baharu iaitu cabutan jantina yang diadakan pada Jun dan Disember ini. Ia memberi ganjaran berupa voucher Valiram Group bernilai RM30,000. Kepada pelanggan sedia ada 4 saluran yang boleh diguna pakai. Yang pertama, hadir ke mana-mana cawangan BSN. Yang kedua, melakukan urusan melalui self-service terminal iaitu electronic banking yang kita ada. Yang ketiga adalah melalui perbankan internet, MyBSN, dan yang keempat melalui saluran ejen bank BSN. Tambah beliau, bagi pelanggan baharu, pembelian BSN SSP boleh dibuat melalui kaunter cawangan BSN di seluruh negara. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, isu bos SPRM terus kusut. Penjelasan Azam Baki, hal saham makin timbulkan persoalan. Profesor Albus Dumbledore, ini adalah mungkin watak yang kita ramai tahu. Watak dalam filem Harry Potter, antara watak kegemaran yang saya suka. Dan anda pula bagaimana jika anda rindu akan Harry Potter dan sidekick Hermione dan juga Ron Weasley, mereka kembali ke kaca TV. Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts disiarkan di platform penseriman on demand di Ultrabox, aplikasi Astro Go dan HBO Go. Dan kali ini meraihkan kejayaan cemerlang filem ini selama 20 tahun bersama semua barisan-barisan aktor dan aktris handalan. Sebelum berpisah, saksikan trailer Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. The thing that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. It wasn't, though. There's something about Harry Potter that makes life richer. We're family. We will always be part of each other's life.